Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel Dr. Yati, mudahkan matematik anda. Kalau kita lambung sekeping duit shilling, okey, untuk pertandingan badminton lah, permainan badminton nak mula siapa dulu? Maksudnya tuan rumah lah kan, nak mula dulu. Jadi tuan rumah dia pilih angka. Bila dia pilih angka, maknanya dia ada dua kemungkinan kalau kita lambung duit shilling. Satu, dia boleh dapat angka, satu lagi dia boleh dapat gambar. Okey. Kalau dia dapat angka, kebarangkalian dia adalah 1/2. Ini semua dah tahu dah. Jadi kalau dia dapat gambar, 1/2 jugalah. Kan? Itu kena faham. Okay. Kalau dia dapat satu lagi kemungkinan, kita kata kalau dia dapat angka adalah 1/2. Tak dapat angka, A prime. Tak dapat angka, kita boleh ambil 1 tolak 1/2 ni. Jadi kebetulan dia dapat 1/2 juga, samalah. Kalau dia tak dapat angka, dia dapat gambar lah. Itu yang dia jadi 1/2 juga. Okey. Jadi di sini satu lagi pengetahuan kita perlu tahu. Kebarangkalian harapan kita berjaya tambah dengan kalau tak berjaya. Okey, kalau tak berjaya, di sini mesti 1. Okey, dalam kebarangkalian berjaya tambah dengan kebarangkalian berjaya sama dengan 1. Sebab tu kebarangkalian tak boleh lebih daripada 1. Sebab dia kira persen. Persen ke 1 ni 100% lah. Mana boleh lebih daripada 100%? 100%. Tak mungkin. Okey? Lepas tu kita tengok pula kalau kita lambung buah dadu pula. Okay. Dia boleh dapat sampai berapa ni kalau buah dadu ni? 6. Paling tinggi dia 6. Ada kemungkinan tak kalau kita lambung buah dadu ni dapat 7? Tak mungkin kita akan dapat 7. Jadi tapi barangkali dapat 7 tak boleh lah. Tu maksudnya 0 lah. Okey, jadi di sini apa kemungkinan kita boleh dapat kalau kita lambung buah dadu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini macam kita main dam ular, lambung buah dadu. Okay, katalah cikgu nak number 3 dengan 6 aja. 3 dengan 6 saja. Okey, ni kita kata S sorry. Ni kita kata S. Ingat tak dalam tajuk kebarangkalian S adalah ruang sampel. Keseluruhan ni kemungkinan kita boleh dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, katalah cikgu nak number 3 dengan number 6 saja. Kalau number 3 dengan number 6, kita akan naik tangga. Lain daripada tu adalah nombor 1, 2, 4, 5 ni kita akan jumpa kepala ulat. Okey, tu kena faham. Kalau nak cari kebarangkalian, 2 contoh ni cukup jelas lah. Ya. Okey, cuba tengok berapa bilangan bagi S? 6. Bilangan bagi X ada berapa? Apakah kebarangkalian untuk mendapat X? X tu adalah nombor 3 dengan nombor 6. Jangkaan yang boleh keluar berapa? 2/6. Ringkaskan 1/3. Ni semua dalam tajuk kebarangkalian. Okay, ada kan dalam matematik tajuk kebarangkalian. Ini adalah yang dikatakan kebarangkalian cuma 1/3 saja.
1/3 darab 100 berapa? Dalam 33% macam tu sahaja chances dia nak dapat nombor 3 dengan nombor 6. Itu yang dikatakan kebarangkalian. Tapi dia belum pasti tau. Dia belum pasti. Untuk dapat 3 dengan 6 ni belum pasti. Cumanya dia jangka sahaja. Ini baru jangkaan kita sahaja. Berapa persen ni yang mungkin kita boleh dapat nombor 3 dengan nombor 6. Itulah dinamakan kebarangkalian. Probability. Okey, kalau tak berjaya dapat 3 dengan 6, X prime. Maksudnya lain daripada 3 dengan 6. Pelengkap. Ini katakan pelengkap kat situ. Okey, so apa nombor dia? Kalau kita lihat, lain daripada 3 dengan 6. 1, 2, 4, 5. Tengok pula berapa bilangan kalau tak dapat X. Ada 4. Faham itu dulu. Nak tengok betul-betul faham kebarangkalian sebab dia ada kaitan dengan tajuk yang kita akan sentuh sekejap lagi. Ni cikgu ulang balik saja. Jadi PX pelengkap. Maknanya lain daripada harapan kita. Kalau dapat yang ni kira tak berjaya lah. 4 per keseluruhan 6 jadi 2/3. Cuba ambil PX tambah PX prime ni 1/3 tambah 2/3. Nampak tak? Dia mesti dapat 1 3/3. Mesti dapat 1. Kebarangkalian berjaya tambah kebarangkalian gagal mesti 1. Jelas ni. Itu maksud cikgu tu. Ya, kalau kita lambung buah dadu, harapan kita dapat 36. Tiba-tiba dia keluar nombor lain daripada 36, kira tak berjaya lah. Kalau nak dapat nombor 7 contoh. Kebarangkalian X nombor 7 keluar. Boleh ke? Tak boleh. Okey. So bilangan bagi dapat 7 mana ada? Jadi 0 per dengan 6. Mana ada nombor 7 dalam ni? Tu yang jadi 0. Okey, maknanya kebarangkalian tu tak wujud lah, tak ada lah. Ya, dapat 0. Maknanya dia 0 per dengan 6. Sifar per dengan 6. Jadi pernah faham? Kebarangkalian ni negatif tak ada. Tak mungkin ada negatif untuk kebarangkalian. Jadi kita kata untuk kebarangkalian tak kisahlah berapa pun apa dia pun kebarangkalian dia tak boleh kurang daripada 0, tak boleh lebih daripada 1. Ini mesti melekat dalam kepala. Kebarangkalian hanya 0 point ataupun pecahan dia lah. Pecahan wajar. Yang seterusnya, katalah di sini kita lambung 2 duit shilling. Okey, dua-dua kita nak angka. Baik. Apakah kebarangkalian untuk mendapat angka yang pertama? Baik. Jadi kalau kita lambung duit shilling, di sini kebarangkalian dia untuk mendapatkan angka sama. 1/2 juga. Untuk mendapatkan gambar pun 1/2 juga. Yang ni pun sama. Okey. Baik. Jadi di sini kalau nak tengok, kalau kita lambung 2 duit shilling, lebih mudah kalau kita buat gambar rajah pokok. 3 diagram. Untuk gambar rajah pokok, macam mana cerita dia? Cerita dia, kalau gambar rajah pokok, dia ada 2 duit shilling, 50 sen. Gambar rajah pokok, dia kena cabang lagu tu.
Cabang lagu tu, tang ni mula. Ni gambar rajah pokok. Ni diagram. Ataupun boleh juga buat table. Ni gambar rajah pokok. Kalau disuruh buat rajah pokok macam ni lah. Untuk 50 sen, okey, yang pertama ni untuk 50 sen. Kalau kita kata dia dapat gambar, dapat angka. Dan kalau ke barang kalian, dia letak di sini. Di cabang ni. Tengok yang pertama dulu. Kalau dia lambung duit shilling, kalau dapat gambar, kita tahu dah tadi ke barang kalian dia adalah 1/2. Untuk dapat angka pun 1/2. Okey. Harapan kita nak ada gambar tau. Nak ada gambar. Kalau gambar, kita berjaya. Kalau angka, kita tak berjaya. Kena faham je tu. Ada juga dia buat G prime. Boleh. Kalau tak mau buat angka, kita dapat buat G prime. Maknanya dia gagal. Kita buat G prime di sini supaya lebih mudah nampak. Kalau kata G prime tu maksudnya dia gagal. Dia tak dapat gambar. Untuk duit 50 sen. Lepas tu dia tak ada kena mengena dengan yang 20 sen tu. Jadi dia boleh lagi dicabang. Kalau dia dapat gambar pada duit 50 sen, pada duit 20 sen, dia mungkin juga boleh dapat gambar. Boleh juga tak dapat gambar. So dia tak ada kaitan dengan 50 sen tadi. Maka dia samalah ke barang kalian dia. Ke barang kalian berada pada cabang dia. Begitu juga kalau dia tak dapat gambar pada duit 50 sen, duit 20 sen, dia tak ada kena mengena juga. Dia mungkin boleh dapat gambar, dia mungkin tak dapat gambar. Juga ke barang kalian dia adalah 1/2, 1/2. Ini kita panggil dia gambar rajah pokok. Dia cabang dia nampak tak? 1/2 tambah 1/2 mesti 1. 1/2 tambah 1/2 1. 1/2 tambah 1/2 1. Ke barang kalian gagal tambah ke barang kalian berjaya tambah ke barang kalian gagal mesti 1. Kalau G prime ni dia anggap sebagai gagal. G ni dia nak gambar. Okey, so tak timbul gambar, maka ke barang kalian dia juga 1/2. Kalau berjaya 1/2, kalau gagal pun 1/2. Okey, G ni untuk gambar bukan gagal. G ni untuk gambar. Okey, jadi di sini sebab ada 2, maka di sini kita kata dia G. Maknanya dua-dua dia dapat gambar. Okey, ni dia punya S. Kemungkinan yang boleh timbul. S tu ruang sampel ya. Dia boleh dapat gambar dengan gambar atau dia boleh dapat gambar, dia boleh tak dapat gambar. Nampak ni. Untuk duit 50 sen, untuk duit 20 sen. Sama juga di sini, dia mungkin tak dapat gambar untuk 50 sen, tapi dia dapat gambar untuk 20 sen. Gambar tu hak belakang lah kan. Okey. Atau dia boleh tak dapat dua-dua gambar. Yang ni pun tak dapat gambar, tak dapat gambar, yang ni pun tak dapat gambar. Maknanya ini kemungkinan yang boleh timbul. Lain daripada ni tak ada. Maka dia kata S. Jadi kalau dalam matematik dia kata S adalah ruang sampel kita. Kita tulis macam mana? G. Ni dia pernah tengok lah kan. G prime. Satu berjaya, satu gagal. Yang ni pula G prime. Apa mau? G. Okey. Atau boleh dua-dua gagal. Ini adalah ruang sampel. So bilangan dia hanya 4. 1, 2, 3, 4. Okey.
Itu kena faham baik-baik. Okey. Katalah kita kata di sini X ni mewakili kejayaan. Dia berjaya. Kejayaan di sini maknanya dia dapat gambar. So kita kata X sama dengan R. R tu adalah bilangan dia. Dia berjaya. Tapi berjaya berapa kali? Maknanya dia dapat dua-dua gambar. Okey, maknanya dia berjaya 2 kali lah. 2 kali dia berjaya. Kali pertama dia berjaya, kali kedua pun dia berjaya sebab nak gambar. Okey. Baik, di sini dia berjaya berapa kali? Ni dia kira berjaya R ni adalah 2. Dia berjaya berapa kali kat sini? 1 saja. Okey. Di sini dia berjaya sekali juga. Di sini dia dua-dua tak berjaya. Maka ni kena faham. Dia kalau berjaya di sini dua-dua kali dia berjaya. Dia dapat G dengan G, gambar dengan gambar. Tapi di sini sekali saja dia berjaya, iaitu dapat gambar saja sekali. Di sini pun dapat gambar saja sekali. Di sini dua-dua dia tak berjaya. Maka dia kita kata sebagai zero lah. Dia lambung tapi dia tak dapat pun gambar. Okey, maka di sini adalah zero. Baik, so kita kata macam mana? Kebarangkalian. Okey, kebarangkalian dia mendapat GG. Kalau tengok di sini berapa kebarangkalian dia? G dengan G. 1/2 dan 1/2. Dan dia darab. Okey, maka dia dapat 1/4. Jadi kebarangkalian dia mendapat dua-dua gambar adalah 1/4. Maka yang ini kita katakan bilangan dia berjaya 2 kali adalah 1/4. Ni, kita tengok macam ni. Okey, bilangan dia mendapat kejayaan 1/2 darab 1/2 ataupun tengok daripada sini saja kita boleh nampak dah ini semua 4. Dia 1 je. Jadi 1/4 itu adalah kebarangkalian berjaya 2 kali. Okay, kalau dalam soalan tu dia kata dia boleh berjaya sekali sahaja. Apa maksudnya? Dia berjaya sekali saja. Maksudnya dua-dua ni. Dua-dua ni lah. Kita akan tengok dua-dua ni. Okey. Dia boleh, kemungkinan kita dia boleh 2 sama ada G prime atau bila atau dia kena guna union. G prime G. Ni kena faham baik-baik. Dua tadi yang ni dan ni. Ini dan ni atau. Bila atau kita tengok pula yang ini. Dua ni 1/2 darab 1/2 untuk kawan ni. Atau 1/2 darab 1/2 untuk kawan ni. Ikut dia punya susunan dia. 1/2 darab 1/2 untuk kawan ni. Tambah 1/2 darab 1/2 pula. Boleh. Buat macam ni boleh. Kalau macam ni dia dan. Macam ni dia atau. Atau tambah dan darab. Jadi 1/4 tambah 1/4 jadi berapa ni? 2/4. 2/4 berapa? 1/2. 1/2. Okey. Jadi kebarangkalian dia dapat satu saja gambar, dua kemungkinan, iaitu G prime dengan G prime G. So satu di sini. So dia kena ada 2 kemungkinan. Okey, so yang ini bermaksud tadi kata PX sama dengan 2.
Yang ni pula P kebarang kalian X sama dengan 1. Okey, samalah dengan yang ni 1/2. Ini maksudnya. Okey, P dia berjaya sekali je. 1. Okey, seterusnya kalau dia gagal dua-dua. Tengok balik gambar rajah pokok kita tak sat. Hak ni. Jadi 1/2 darab 1/2 ni. Okey. Kebarang kalian dia gagal kedua-dua. Ada satu sahaja, iaitu GG saja. Jadi ini samalah dengan yang tadi, nilai dia lah sama. Yang ni menunjukkan dia gagal kedua-dua. Okey, gagal kedua-dua maknanya P X sama dengan 0. Ini adalah 1/4. Okey. So kalau nak tengok lebih mudah kalau kita bubuh dalam table dia. Ini adalah kita punya X sama dengan R. R dia tu berapa kali? Tak berjaya 0, berjaya sekali, berjaya 2 kali. Jadi kita tulis P X sama dengan R. Kebarang kalian dia, kalau dia tak berjaya langsung 1/4. Kalau dia berjaya sekali 1/2. Kalau dia berjaya 2 kali adalah 1/4. Cuba tambah Sat guna kalkulator. 1/4 tambah 1/2 tambah 1/4 dapat berapa? 1. Jumlah dia mesti 1. Sebab ini saja kemungkinan yang ada. Lihat balik pada kita punya gambar rajah pokok. P X sama dengan R. R tu boleh 2, boleh 1, boleh 0. Kemungkinan yang ada hak ni je. Kalau kita lambung 2 duit shilling. Kalau lambung 2 buah dadu banyak oh. Lagi banyak oh. Sini pun ada 6. 6 cabang lagi di sini 6. 6 kali 6 36. Di sini. Okey. Yang ini dipanggil taburan binomial. Jadi taburan binomial ni dia melibatkan kejayaan dan kegagalan dalam suatu eksperimen. Ni eksperimen lah ni. Kita lambung. Jangkaan kita saja dulu. Kita satu lagi bahagian. Selepas kita dah ada table, maka kita boleh buat graf. Di mana ikut saja yang ini. Okey, so yang bawah ni adalah ini adalah X sama dengan R. Yang atas ni adalah kebarang kalian. X sama dengan R. Okay, so kita ada di sini dia bukan mula dengan 0 kat sini tau. Kita mula di sini adalah 0 ni adalah bilangan kali. Selang 2. Jadi kita ada 0, 1, 2 sahaja. So kebarang kalian kita letak di atas. 1/4, 2/4, 3/4. Baik. Kalau 0 ni 1/4 dia bukan buat titik tau. Okey, dia buat line saja. Buat line macam tu je. Okey, kalau 1, 1/2. Sini. Line saja. Kalau 2, 1/4. Sini pula. Okey, kita kata ni adalah graf taburan binomial. Bila kita sebut taburan binomial, kita perlu tahu rumus yang diberi. Ini adalah formula untuk taburan binomial. P adalah kebarang kalian, X tu adalah pemboleh ubah berjaya, R tu adalah bilangan kali berjaya, NCR ni adalah combination yang dah belajar dalam tajuk combine combination.
pilih aktor dan gabungan. P adalah kebarangkalian berjaya kalau sekali sahaja eksperimen tu. Q adalah bilangan gagal. N tu adalah bilangan keseluruhan. Kalau tanpa menggunakan gambar raja pokok tadi pun kita dah boleh tahu dah macam mana nak guna formula ni untuk mendapat yang ni. NCR ni ada dalam kalkulator pun, ya. N tu adalah bilangan keseluruhan, lambungan, atau R tu adalah bilangan berjaya, sekali, dua kali dan seterusnya. Kita tengok macam mana penggunaan formula ni. Ini yang sangat penting lah. Cuma tambahan di situ, P tambah Q mesti 1. Barangkalian berjaya tambah kebarangkalian gagal adalah 1. Okey, so di sini kalau nak explain dia, X adalah pemboleh ubah berjaya. Itu kena faham. Dia ada 2 je, berjaya gagal. Ada 2 je. Okey. R bilangan berjaya, bilangan kejayaan. Berapa kali dia berjaya. Okey. N adalah keseluruhan, bilangan keseluruhan. Lambungan ke, putaran ke, balingan ke. Okey. R tu adalah bilangan berjaya. P kebarangkalian berjaya. Q kebarangkalian gagal. Okey, ini dia punya maklumat yang perlu kita tahu. Untuk kegunaan taburan binomial punya formula mesti ada yang ini. Bagi binomial dia kena ada beberapa kali. Contoh, kalau kita nak main dat ni, selalunya bila kita buat beberapa kali lah, baling pada dat ni 4 kali contohnya. Kalau kena kawasan ni dikira berjaya. Kalau luar daripada kawasan ni dikira gagal. Jadi kita kena tahulah sekali baling tu berapa kebarangkalian dia, itu adalah P. P ni. Okey. Kalau tak kena di luar ni, Q. Berapa pula? Dia kena bagilah. P awal tu dia kena bagi. Baru kita boleh cari Q. Okey. Jadi dia baling di sini 4 kali. Jadi N tu adalah 4. Okey. Berapa kali dia berjaya kena di kawasan ni? Itulah P yang ni. Dia mungkin tak kena tang ni. Jadi X dia tu boleh 0. Kan? Boleh sekali saja kena. Boleh 2 kali saja kena. Boleh 3 kali kena. Boleh ke 4 kali kena. 5 tak mungkin lah sebab dia baling 4 kali je. Jadi N dia ni adalah 4. Kebarangkalian ni dia kena bagi. Contohlah dia bagi kat kita di sini. Kalau berjaya kena di sini sekali adalah 3/5. Contoh. P dia bagi 3/5. Q kena cari. Ni, pakai yang ni. Okey, kalau P 3/5, Q berapa? 2/5. Sebab jumlah 2 mesti 1. Kalau dia bagi yang ni, dia kena bagi. Yang ni dia kena bagi. R boleh 0, boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Maknanya dia tak kena langsung kat sini. Boleh. Ataupun dia kena sekali saja kat sini. Atau dia kena 3 kali. Atau dia kena 4 kali. 4 kali terror lah. So kita nak cari kebarangkalian. Dia kena berapa? Dalam soalan dia kena sebut. Tepat 4 kali. Maknanya R tu lah 4. Okey. Kalau tak kena langsung, R tu 0 lah.
Jadi kita boleh cari setiap satu ni. Contoh, kalau cikgu nak setiap satu kita buat. X sama dengan 0, maknanya R ni adalah 0. Okey? Kita nak kira dia. N tu adalah 4 sebab keseluruhan dia 4. C combination dia, R tu adalah 0. Tajuk ni memang senang lah sebenarnya. P yang kecil ni adalah 3/5. Kuasa dengan siapa? Kuasa dengan R, sama dengan kawan ni. Okey. Lepas tu Q pula dah ada dah. Ambil saja. Di 2/5. Kuasa dengan 4, tolak sifar ni. Jadi 4. Okey, tolong kira Sat. Tahu tak nak guna PC0 ni, tahu kan? Ada kan dalam kalkulator? Yang di atas bahagi tu. Nampak tak? Dah shift dulu Okey, so kita nak tak Sat? Apa dia? 4C0. Tengok. Kita nak tekan. 4. Okey, C tu kita kena ambil shift. Shift. 4C. Nampak dia timbul. Okey, lepas tu 0. Nampak? 4C sifar. Sama dengan. Nampak? Dia bagi 1. Maka di sini adalah 1. 3/5 kuasa sifar pun 1. 2/5 kuasa 4 kena buat 2/5 dalam kurungan dulu. Lepas tu baru kuasa 4. Buatlah kurungan 2/5 tutup kurungan. Kuasa ambil yang B terbalik tu 4. Sama dengan. Okay, kita ambil pecahan pun tak apa. 16/625. Okey, ni 1 1 1 dapatlah 16/625. Ini maknanya kebarangkalian dia tak kena langsung. Tengok-tengok ni. Di sini kegunaan formula sahaja. Tahu P, tahu Q lah. Kan? N dia kena bagi berapa kali. Lepas tu boleh buatlah untuk X sama dengan 1, sekali saja berjaya. X sama dengan 2, berapa kali berjaya. X sama dengan 3, 3 kali berjaya. X sama dengan 4, 4 kali berjaya. Berjaya tu maksudnya ke-4 kali tu kena kat sini. Kalau 3, 3 di sini, 1 di luar ni. Kalau 2 dalam ni, 2 di luar ni. Itu nak kena faham kedudukan yang sebenarnya. Kalau 1 dia kena di sini, 3 lagi kena di luar. Kalau 0, semua kena di luar 4 kali itu. Itu dia kata taburan binomial ni dia diskrit yang boleh bilang. Sebab tu dia punya line tadi dia tak bukan melengkung. Bila kita buat graf dia tu begitu Okey, sekarang cikgu nak cari semua. Px sama dengan 1, Px sama dengan 2, Px sama dengan 3, Px sama dengan 4. Lepas tu buat table. Ambil contoh ni. P dengan N dia kena bagi. Lepas tu soalan dia nak R tu berapa. Di sini cikgu nak semualah. Dalam soalan mungkin dia nak 1 atau 2 saja. Okey, bagi tahu cikgu yang nombor yang kalau A ada 1 berapa? 96/625. Okey. Tukar kepada perpuluhan. 0.1536. 1536. Apa kita ambil 4 tak apa. Okey, R2 pula. 216/625. Okey, 216/625 kalau tukar kepada perpuluhan 0.3456. 3456. Habis nombor. Okey, kalau R3 pula, sini 3, sini 3, sini 3, sini 1. Sama
Sama juga dengan yang 2 tu. Sama. Okey, 216 625 samalah juga. Kita nak ambil okey, kalau 4 pula R4, sini 4, sini 4, sini 4, sini sifar. Ni tekan je lah kalkulator kat ni. Tekan direct pun boleh ni, tapi kena buah darab. Kalau tekan direct, sini kena buah darab. 81/625. Okey, 81/625. Okay, so dia punya perpuluhan dia, kalau nak perpuluhan, sifar point 1296. 1296. Okey. Cuba tambah semua tu. Ada pecahan tak apa, tambah. 16 tambah 96 tambah 216 tambah 216 tambah 81. Tak gipalah dengan 625. Dia mesti jumlah semua ni satu, baru confirm kita punya ni betul. Untuk buat graf, terus saja buat paksi X, paksi Y. Tu je dulu. Tengok di sini mana paling rendah, ambil pecahan pun tak apa. Lepas tu sini adalah ZX dia 0. Dia mula tepi ni. 1, 2, 3, 4. Kita buatlah label dia. Sini X sama dengan R. Sini adalah kebarangkalian. P, X sama dengan R. Lepas tu buatlah garisan. Okey, ini dia punya graf dia. Ni bermaksud apa ni? Kalau kita lihat 2 kali kena pada sasaran dengan kalau 3 kali kena pada sasaran, dia lebih kurang 34% di situ. Dia paling tinggi lah. Kalau tak kena langsung, kecil je. 2.5% aja. Sebab tu cikgu buka kepada persen, perpuluhan, senang nak tengok percentage dia. Okey. Kalau dia kena 4 tu kena sasaran, kena tengah-tengah tu, baru 12.96%. Kecil sangatlah. So dia kena 2 kali dengan 3 kali, dijangka 34% lebih. Itu maksud apa yang kita buat ni untuk taburan binomial. Jangkaan kita. Jadi maknanya kena 2 dengan kena 3 lebih banyak lah. Lebih banyak lah persen dia. 24.56. Kalau kena sekali saja sasaran, baru 15.36. Sebelum kita berhenti ni, saya nak ulang balik. Kalau nak menggunakan formula, ini adalah formula taburan binomial. Kita kena ada N diberi berapa kali dia perlu kali ke lambung ke tembok ke, dia kena ada berapa kali. Kalau sekali saja dia tak panggil taburan binomial. Dia cuma awal-awal tadi tu cikgu cerita tu, dia untuk sekali 1 shilling saja, 1 shilling saja, maka dia tak dikira binomial. Binomial ni dia mesti ada N tu berkali-kali. Berapa kali? Mungkin ada 10 kali, mungkin ada 5 kali. N dia kena bagi. Lepas tu bilangan kebarangkalian berjaya sekali pun dia kena bagi. P tu dia kena bagi, atau dia bagi Q, salah satu. Kalau dia bagi P, kita cari Q. Kalau dia bagi Q, kita cari P. Lepas tu dia nak R tu berapa. Nanti kita tengok pada soalan untuk minggu depan. R tu dia minta berapa, baru kita boleh guna formula ni. Terima kasih, Cikgu. Baik. Cikgu. Sama-sama. Okey.